Okay, Assalamualaikum. Okay, for this video kita akan continue solving inequalities equation, which is last class kita dah cover untuk linear equation and kita dah cover juga untuk quadratic equation. So for this week, kita akan tengok for the absolute value linear equation and for rational function equation. Okay. So for this case, absolute value adalah simbol yang kita tengok ada bar kiri dengan kanan ni. So this one kita panggil absolute value. What if the question kita ada absolute value and then ada inequality. So ada sign inequalities which is less and equal, greater or greater and equal. So for this case, you all kena tahu dia punya condition lah. So kalau case less than, kita punya situation bila less, kita akan pecahkan, kita akan combinekan untuk dapatkan U ni, kita kena combinekan. Satu akan jadi less than A, which is sama dengan soalan, dan ada penambahan kat sini sebelah kiri dia adalah greater than negative A. Kita combinekan dia. Dia akan jadi in between lah nilai U tu antara negative A dan A. Kalau ada equal sign, which is less and equal, sama juga. Cuma dia punya sign infinity ada equal lah. But kalau dia greater, dia bagi greater sign kat sini, absolute U greater than A, so kita kena pecahkan, which is the first one, kita ikut soalan, U lebih besar daripada A, and then kita letak or, which is U less than negative A. Sama juga kalau greater and equal, kita akan ambil sama dengan soalan, tapi ada penambahan kat sini, which is U less and equal negative A. So, ada penambahan kat tepi ni lah, korang kena tengok dia punya situation and then baru boleh jawab condition mana yang kita akan consider untuk menjawab soalan ni. Okay, so kita go to terus question example 29 dalam you all punya homework book. Okay, solve the inequality which is 1 absolute 1 minus 4x less than 5. So for this question, first, bila dapat soalan, korang kena make sure dekat left hand side korang ni hanya ada absolute value sahaja. Ada, saya highlightkan okay. Hanya ada absolute value sahaja kat sini. Tak boleh ada apa-apa. Kalau ada nombor, semua kita pindahkan sebelah kanan. So make sure ada absolute value sahaja. Okay, next baru kita jawab. Okay, kalau tengok kat sini less than 5. So kita tengok balik. Less than 5, condition dia number 1, which is the less than A kan. Ada absolute less than apa. So yang ni less, dia tak ada equal. So bila the less macam ni, kita akan guna condition yang ni lah. Value U in between A dengan negative A. Sign the less. Sorry. Okay, yang ni. So kita salin balik. So 1 letak dengan 4x less than 5. So letak kat sini less than negative 5. Macam itulah. So kita ikut situation condition yang dekat sebelah tadi. Okay, so kita nak cari nilai x. So selain daripada x, kena pindah lah. So kita kena pindahkan 1 ni. So yang tinggal 4x less than 5 tolak 1. Ini negatif 5. 1 ni pindah keluar, akan dapat negatif 1. So yang tinggal macam ni. So negatif 5 minus 1, negatif 6 less 4x. 5 tolak 1 dapat 4. So ingat korang nak cari x. So selain daripada x, which is kita ada negatif 4 tu, kita pindahkan. Okay, negatif 4 ni kita pindah keluar. So negatif 4 dengan x tu operation dia adalah darab. So pindah keluar dia akan jadi bahagi. So negatif 6 bahagi negatif 4. Bila kita bahagi negatif 4, ingat bila kita darab atau negatif, sign dia berubah. So daripada less ni dia akan jadi greater. So yang ni pun samalah, 4 bahagi dengan negatif 4. So kat sini simplify, negatif 6 bahagi negatif 4 dapat 3/2. X yang ni akan dapat negatif 1. So kita akan dapatlah jawapan nilai X adalah between negatif 1 dengan 3/2. So kita lukiskan real number line dia. So real number line,
So negatif 1 kat sini lagi kecil, 3/2 lagi besar dekat sini. So kat mana kita nak letak, tengoklah nilai X tu maksudnya lebih besar daripada negatif 1. So kalau lebih besar daripada negatif 1, kalau saya lukiskan lebih besar dalam pandang saya. Untuk 3/2, X lebih kecil daripada 3/2 ataupun 3/2 lebih besar daripada X. Kita baca terbalik. So kita ambil in between yang bersilang. So macam ni lah. So kalau saya nak interval notation, so interval notation, just tulis balik negatif 1 dengan 3/2. So since dia tak ada equal sign, so jawapan dia open bracket. Okay, sebab dia pun tak hitamkan kan dekat real number line tu. Okay, so macam tu lah nak buat untuk example 29. Okay, next, saya go through to the next example, which is example 30. Okay, solve the inequality which is 2x absolute 2x minus 5 greater than 3. So for this condition, kita tengok sign dia adalah greater. So kalau greater, kita kena pecah 2. Satu akan jadi 2x tolak 5 greater than 5, greater than 3, and then or, gambar or, tengah-tengah dia mesti ada or. So yang ini kita memang ikut soalan, greater than 3. So kalau bila ada or ni, lagi satu sign dia tukar. Kalau greater, belah sini mesti less. Lepas tu kalau 3, dia letak negative 3. So ni saya highlightkan supaya korang jelas lah. Okay, penambahan kat sini, less, ada negative, and then letak or. Yang ni ikut soalan. So this one, case hanya untuk soalan greater sahaja. Okay, so kita solvekan lah. Kita nak cari nilai X. So pindahkan yang ni ke sini. So 3 tambah 5. 2x greater than 8x. So 8 bahagi 2 dapat 4. So yang ni 2x. Ada negatif 3. 5 pindah sini. Jadi tambah 5. So 2x less than 2. X less than 1. Which is 2 divided by 2. So kita ada dua benda ni. Value. Boleh buat real number line. So kita ada nilai 1 dan nilai 4. 1 dan 4. 1 kecil letak kat depan, 4 besar letak kat belakang. So X lebih kecil daripada 1. So kalau lebih kecil, dia pandanglah sana. Nilai dia lagi kecil daripada 1. So yang nilai kedua adalah X lebih besar daripada 4. So dia akan pandang ke belah kanan. So kita bulatkan sahaja, tak payah hitamkan sebab dia tak ada equal sign. Kita refer dekat soalan atas ni. Dia tak ada equal sign. Dia hanya greater than 3. Okay. So bila dah buat real number line, boleh cari interval notation. So interval notation refer pada real number line pun boleh. Bila ada arrow ni maksudnya negative infinity. Dia pergi ke 1. So dia tak hitam kan. So dia open bracket. Bila ada in between tadi kita letak O. Kita letaklah union O. So 4 tu infinity, positive infinity. So this is the answer for example 30. So tadi saya dah tunjuk contoh untuk less dan ni greater. Okay. Next, kita akan tengok contoh lain pula, which is example 31. So, for this example 31, dia ada less and then ada equal sign. So, bila ada equal sign, step dia sama, cuma nanti letaklah equal sign. So, kalau less, dia akan combinekan. So, dia akan combine 3, letak kat sini negatif 3. So, perbezaan dia beza bila less, dia combine. So dia letak kat sini lebih besar dan sama dekat pasal dan A dia letak negatif lah. Okay. So kita nak cari nilai X. So yang ni semua pindahkan. Constant pindah keluar. So negatif 3 saya tolak 4. 2X 3 tolak 4. So negatif 7. 2x negatif 1. So x kita nak cari x. So kita pindahkan 2 ni keluar. So bila pindahkan 2 keluar, dia akan jadi bahagi. Sign tak perlu tukar sebab dia jadi bahagi dengan 2. Kalau bahagi dengan nombor negatif, baru sign dia bertukar. So kita dah dapat dah jawapan dia. So real number line tengoklah. Negatif 7/2 dengan negatif 1/2 mana lagi kecil. So kalau negatif 1/2 lagi kecil, kita letak dekat
bahagian besar lah. Since negatif 7/2 ni lagi kecil, ini besar sikit. So kat sini lah terutan dia. So bila dia in between, dia tengah-tengah macam ni, dia combine hitam sebab dia di equal sign. So letak sambung macam tu lah. Dia combine. Kalau perasan yang tadi tu off, jawapan dia mesti pecah. Satu kiri, satu kanan. Kalau dia combine, jawapan dia pun combine. That's why korang kena faham dia punya situation tadi dan rule mana yang korang akan guna. So for the interval notation, dia combine, so buat je lah 7/2, negatif 1/2, so bila dia hitam, dia close bracket. Korang letak close bracket lah. Kalau dia tak di equal, dia open bracket. Okay, next adalah example 32. So for this case, kalau tengok dia ada absolute, dia ada negative 2 dekat sebelah kiri. So kita tak nak kalau sebelum kita nak gunakan condition situation yang tadi tu, kita kena make sure sebelah kiri kita hanya ada absolute value. So 2 ni kena pindah dulu sebelah sini. Baru kita buat apply kan, which is kita nak combine ataupun kita nak asingkan letak OR tadi. So bila dapat soalan macam ni, make sure tinggalkan absolute value sahaja. So kita ada negatif 1, 2 saya pindah sana, negatif 2 tadi, jadi tambah 2. So 9 tolak 2x, absolute, less than 1. Okay, so kalau macam ni, kita dah tinggalkan absolute value sahaja sebelah kiri, baru kita boleh applykan. So kalau dia less, dia akan combinekan, letak macam ni. Satu letak memang 1, satu lagi letak negatif 1. Okay, so kita nak cari x. So pindahkan yang 9 ni kiri dan kanan. Okay, so 1 tolak 9, negatif 1 tolak 9, negatif 10, negatif 2x, negatif 8. Okay, so kita nak x sahaja, so kita pindahkan negatif 2. So bila pindah negatif 2, dia akan jadi operasi bahagi. So once bila bahagi dengan nombor negatif, sign kita pun bertukar daripada less jadi greater. So 8, negatif 8 bahagi negatif 2. Yang ni negatif 10 bahagi dengan negatif 2. So ni akan dapat 5. Dia dapat 4. Okay, so boleh dapatlah dah hasil dapat macam ni. Kalau kita boleh lukiskan real number line, 4 kat sini, 5 kat sini. So bila dia in between macam ni, just combine je lah. So nilai dia lebih besar daripada 4, lebih kecil daripada 5. So kita punya interval notation open bracket sebab dia tak ada equal sign. Interval notation. Macam itulah. Okay. So ingat, bila ada soalan yang melibatkan absolute value, dia ada apa-apa constant, ada apa-apa number dekat absolute tu, make sure kita alihkan dulu semua sebelah kanan. Kita tak boleh applykan selagi ada apa-apa value dekat sebelah kiri tu, selain daripada absolute value. Okay, so next, for question 33, okay, ni pun sama. Kalau perasan dekat depan ni ada 2. 2 ni nombor, kita tak boleh letak apa-apa nombor kat sebelah absolute. So kena pindahkan dulu ke sini. So kalau saya pindahkan x tambah 10, dia akan jadi 9/2. Baru kita boleh applykan rule tadi. Okay, so kalau nak applykan, kalau greater dia mesti pecah 2. Okay, so kalau pecah 2, 1x tambah 10, salin balik. Lagi satu letak OR. X tambah, bila kita pecahkan, absolute tu dah tak ada, kiri kanan tu dah tak ada. Okay, so x tambah 10, lagi satu bila dah lebih besar, dia akan tukar jadi lebih kecil, negatif 9/2. Okay, so ni saya highlightkan lagi supaya korang ingatlah. Okay, so akan letak O dan tak less, letak negatif. Okay, so kita boleh selesaikan lah. 9/2 tolak 10. So x lebih besar daripada, kat sini korang tekan je calculator, korang akan dapat 5.5. Saya terus ambil decimal. Nak letak pecahan pun tak ada masalah, boleh
So 9 per 2 tolak 10. So X lebih kecil daripada negatif 14.5. Okay, so yang ni korang buatlah dia number lain. So kalau bila perpuluhan ni nampak jelas sikit, nombor ni lagi kecil. Ni besar sikit. So bila dia lebih besar daripada 5.5, arrow dia pergi sini. Tambahkan. Untuk yang sebelah sini, X lebih kecil dan sama dengan lebih kecil, dia pandang belah sini. So this one adalah real number line. Untuk interval notation, dia akan jadi pecah kepada 2 lah. 1, 14.5. So close bracket sebab dia hitam dia ada equal sign. Yang lagi satu 5.5 infinity. Okay. So bila ada equal sign, kita punya jawapan akhir mesti ada hitamkan, kita boldkan dan kita juga letak close bracket. Okay. So tu untuk example 33. Okay. Next, example 34. Okay, kalau tengok kat sini dia pecahan X over 5 greater and equal to 9. Okay, this one dia tak ada apa-apa nombor dekat absolute. Dia tak ada operasi tambah tolak. So boleh proceed je. So this one bila proceed, bila dia besar, kita kena pecah 2. Satu lebih besar daripada 9. Satu lagi X per 5 lebih kecil dan sama dengan negatif 9. Macam ni. So ni macam tadi lah sebenarnya. Bila besar kita pecah 2. So yang ni kita nak cari X. So 5 bawa sana jadi operasi darab 4 per 5. Yang ni X sama jugalah. 5 pindah sana negatif 45. Simple macam tu je. So dia number line. So lukislah negatif 45 dengan 45. So bila dia lebih besar, dia pandang sana. Hitamkan sebab dia ada equal sign. Lebih kecil dan sama, hitamkan, dia pandang belah negatif lah. Okay, so dia punya interval notation. So 1 negatif infinity negatif 45. Close bracket sebab dia ada equal sign kat sini. Okay, union 45 kepada infinity. So kita refer juga apa yang kita interval notation kita dapat ni sebenarnya kita refer juga kepada real number line. So tengok yang ni lah. Ni, tengok yang ni. So dia reflect balik apa yang kita dah dapat dekat real number line interval notation tu. Okay. So this is for example 34, sorry. And then kita tengok pula next example which is example 35. Okay, case ni pun sama macam tadi sebenarnya. Dia pecahan greater. So pecahan greater just pecahkan sahaja. Tengok kalau tak ada apa-apa value dekat depan absolute, tak payahlah nak pindah dekat sebelah kanan. Macam ni kan, dia tak ada apa-apa nombor, tak ada operasi. So just proceed je. 1 dia akan jadi greater and equal to 4. Satu lagi X tolak 3 per 2 less and equal negative 4. Okay, so bila dah buat macam ni, kita simplify lah. Kita tak nak bahagi ni buat pindah. Sebab kita ingat korang nak cari nilai X. So selain daripada X, baru pindah. Ini X tolak 3 lebih besar daripada 8. X, so 3 pindah sini. 8 tambah 3. So X dapat 11. Yang sebelah sini X tolak 3. So 2 darab negatif 4, negatif 8. Negatif 8 tambah 3 kita alihkan. So X lebih kecil daripada negatif 5. So apa yang kita dapat yang ni, kita boleh buat dia number line. 1 negatif 5, 1 11. So X lebih besar daripada 11. Pandang sana, hitamkan sebab dia ada equal sign. X lebih kecil. So hitamkan, pandang sana. So tu korang perasan kalau dia besar, kita pecahkan ada 2, ada OR tu. So jawapan real number line pun ada 2, kita pecahkan. So sama juga dengan interval notation. So bila korang daripada awal dah pecahkan ikut rule tu, senang korang nak double check lah. Okay, so the close bracket untuk negative 5. Negative infinity atau infinity, dia punya value sentiasa open bracket. Okay, so untuk 11 pun
kita kena close bracket lah sebab dia ada equal sign. So 11 infinity. Macam tu lah. Okay, so this one untuk example 35. Okay, next saya akan tunjuk example 36. Okay, this one kalau perasan dia ada operasi darab 3. So tak nak benda ni pindah sana. Tu maksud saya tadi. Kalau ada apa-apa operation, ada apa-apa constant dekat sebelah kiri kita untuk case absolute value, kena pindahkan. Okay, so kita pindahkan. Yang tinggal hanya absolute. Jangan pecah dulu, pindahkan dulu. So 9 bagi 3. So bila 9 bahagi 3, korang akan dapat 3. Dan operasi dia kalau perasan kat sini less. Kalau operasi less, kita punya rule, kita kena combinekan. Yeah, operasi less, kalau kita punya operasi greater, kita kena pecah, ada or. Kalau case macam ni, kita just combinekan, letak je sign yang sama, less 1, 3, satu lagi letak negatif 3. Yeah, so ada perubahan dekat sini lah, kita kena tambah. Okay. Okay, so kita nak cari X. So pindahkanlah apa yang kita nak pindahkan, nombor 4 ni pindahlah keluar. So yang tinggal 5X sahaja. So 3 tolak 4. Negatif 3 tolak 4. Ni dapat negatif 7. Negatif 5X. Negatif 1. So kita nak X sahaja. Negatif 5 pindah. So pindah. Negatif 5 dia akan jadi bahagi negatif 5. So bila bahagi negatif 5, sign dia tukar. Sebab bahagi nombor negatif. So akan dapat 1/5 dengan 7/5. Okay. So dual number line nanti. Korang tengoklah mana lagi kecil. So 1/5 lagi kecil daripada 7/5. So susunan dia macam ni lah. So bila dia in between, just combinekan sahaja. Kita hitamkan sebab dia ada equal sign. So dia punya interval notation. 1/5 dengan 7/5. So close bracket juga sebab dia hitam lah. Dia ada value dia include nilai X tu Okay. So this one untuk topik absolute value, cara kita nak selesaikan solving inequality with absolute value. So memang kena ingatlah dia punya rule tadi, kalau lebih besar dengan lebih kecil apa kita kena buat Okay. So ni exercise korang, nanti korang buat, nanti saya akan